Okey, waktu rehat sudah pun habis. Kita sambung lagi pembelajaran kita dalam pembelajaran bahasa Arab, asas bahasa Arab. Okey. Tadi sudah kita bincangkan tentang subtopik yang kita akan sentuh. Okey, manakala subtopik pertama kita akan sentuh adalah fi'lun, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Tapi sebelum kita sentuh bab jumlah fi'liyah, kita akan sentuh bab fi'lun lah. Bab fi'lun. Okey, sebelum lagi kita mau masuk tentang fi'lun, adakah kamu semua tahu tentang apakah itu fi'lun? Okey. Mungkin ada yang tahu fi'lun itu apa dan tidak tahu apa itu fi'lun. Dan ada orang tahu fi'lun dalam bahasa Melayu dan ada orang tidak tahu fi'lun dalam bahasa Melayu, malah dia tidak tahu ciri-ciri fi'lun. Ataupun dia tahu fi'lun dalam bahasa Melayu, cuma tidak tahu ciri-ciri fi'lun macam mana. Okey. Baiklah, kita akan sentuh di sini. Okey, seperti yang kamu nampak di hadapan sekarang ini merupakan ciri-ciri fi'lun ataupun ingin mengenali sesuatu fi'lun. Okey, cara untuk mengenali jenis-jenis huruf-huruf fi'lun. Okey. Cara mengenali jenis huruf fi'lun ini terdiri kepada dua. Okey, yang pertama ianya terdiri daripada kata yang sahih ataupun kata yang betul, ataupun itu memang fi'lun yang memang nyata, itu kita boleh nampak itulah fi'lun. Okey, fi'lun yang sahih lah, fi'lun yang sahih, yang betul lah. Okey, fi'lun yang sahih ini pula terbahagi kepada tiga kelompok. Ia terdiri daripada tiga kelompok. Kalau tidak ada, ia akan jadi sahih. Okey, yang pertama ia terdiri daripada salim. Okey, perkataan tu perkataan salim. Contohnya roja'a. Okey, saya zoom sikit ya. Okey, seperti yang kamu lihat, seperti roja'a, kharaja, dakhala, qara'a. Salah, bukan qara'a. Silap. Jalasa. Okey. Qara'a di bahagian lain lagi, okey. Okey, kemudian yang kedua ada yang terdiri daripada mudhaf, iaitu huruf yang bertanda, yang mana ianya diganti dengan huruf tanda sabdu. Okey, maksudnya ia ada dua huruf. Satu huruf memang betul-betul fizikalnya sama. Huruf contoh huruf dal, satu huruf dal. Tapi satu huruf dal bertanda mati, satu huruf dal yang bertanda baris. Ya, hiduplah ia bersama ada baris atas, baris bawah atau baris depan. Okey. Okey. Sebagai contoh yang kita boleh bawa di sini ialah, mari kita lihat sekosong itu. Okey, seperti yang kita lihat. Okey, seperti yang kita lihat. Sekosong. Okey, kertas kosong ni kita tengok. Sebelum tu kita set dulu lah Kita set dia pergi sebelah sini, kemudian bahagian design, bukan bahagian layout. Kita masuk bahagian layout, kita bagi dia landscape lah supaya senang, satu paper je kita pakai. Okey, kemudian kita pergi ke bahagian Arabic typesetting. Lepas tu kita besarkan pula dia. Sorry, besarkan. Okey, kita cuba test dulu lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan. Ini bukan contoh yang kita mau bawa. Okey, contoh yang kita mau bawa tadi tu ialah mudhaf kan? Bab mudhaf. Okey. Mudhaf, contoh mudhaf madda. 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 Okey, madda ni kalau kita tengok, ini nampak dua huruf. Sebenarnya bukan dua huruf, tapi ini berbunyi seperti ini. Madda. Madda. Dia kan madda kan? Jadi madda sebenarnya. Jadi itulah tu yang dicakap daripada mudhaf, yang mana ianya digantikan dengan tanda sabdu. Ini madda. Adapun jarra, contohnya kan jarra. Jarra ni pun sama juga, ia terdiri pada yang ini, jarra gitu. Okay, kita tengok lagi yang lain, farra. Adapun farra lah kan. Farra, salah. Farra. Okey, farra ni pun sama juga. Salah. Sama juga. Jadi
farra. Contoh. Ini yang dimaksudkan dengan apa ni? Dengan mudhaf tu. Kita nampak macam ni, hakikatnya ianya adalah bertiga huruf. Jadi ingat je ada tanda sabdu. Kemudian kita tengok macam 3 huruf. Okey, basically untuk fi'lun ada 3 huruf sahaja. Okey, itu untuk fi'lun. Okey. Mari kita kembali semula. Kita kembali semula pergi ke bahagian tadi lah. Maaf. Okey. Saya minta maaf kalau ada apa-apa kesilapan di situ ya. Okey, kita tengok masuk balik ke bahagian kita masuk balik. Okey, mana kita? Okey, dah jumpa. Okey ni. Tadi mudhaf iaitu huruf dan tanda yang mana ianya diganti dengan tanda sabdu. Okey, kemudian masuk pula ke bahagian yang punya ciri yang ketiga, cabang yang ketiga untuk pergi sahih adalah yang ketiga, iaitu mahfuz, iaitu mempunyai hamzah atau alif di. Ini maksud dia ada 3 lagi. Okey, ini cuma ini tidak termasuk dekat dalam silibus kamu punya SRU tu ya. Kalau untuk SRU tidak ada dalam silibus, tapi cuma untuk pembelajaran ilmu tambahan untuk mengenali siapakah itu fi'lun. Okey, kita dah tahu maksudnya pun, kita tengok ciri-ciri 3 huruf apa semua tu ini. Okey, dah nampak itulah tu fi'lun. Okey, itu mahfuz, iaitu mempunyai hamzah atau alif di. Yang pertama fa'i, iaitu terletak di awal perkataan seperti akala. Cuba tengok akala, alifnya tu ya kata hamzah atau alif. Tapi biasanya alif dan hamzah tidak akan berpisah, sebagaimana kamu dengan kawan baik kamu lah kan. Okey, cuba tengok akala ni hamzahnya ada di situ, alif dan hamzah ada di situ. Jadi itu menunjukkan ia dekat fa'i, sama ada ya fa'i ataupun mahfuz yang itu aini, iaitu ia terletak di tengah-tengah perkataan seperti sa'ala. Saya tengok hamzah pada tengah-tengah sa'ala. Dan juga yang ketiga mahfuz, iaitu mempunyai hamzah atau alif di bahagian lami. Di lami ini dipanggil sebagai terletak di akhir perkataan seperti bada'a. Jadi kalau kamu tengok 3 huruf tu, kemudian ada huruf macam tu, kemudian ada macam ni 3 huruf, biasanya 3 huruf ataupun mudhaf itu merupakan ciri-ciri yang fi'lun yang sahih yang kita jelas nampak lah. Okey. Maaf nyamuk. Okey, kemudian ciri yang kedua adalah ianya kata yang mu'tal dengan huruf-huruf illah. Apa tu huruf illah? Huruf illah ialah alif, waw dan ya, yang mana ianya terbahagi kepada 5 ciri untuk mu'tal ni. Okey, untuk menunjukkan yang mu'tal, iaitu seperti yang kamu nampak. Ini mu'tal ni huruf-huruf yang ada alif waw ya. Okey, ada alif waw ya macam akala, lepas itu akala tu di bahagian ni, di bahagian sahih. Okey, itu alif dan hamzah. Tapi yang ini pula kata mu'tal, iaitu huruf illah. Huruf illah ni untuk alifnya tiada baris. Okey, untuk alifnya tidak ada baris, manakala untuk huruf waw dan huruf ya ada baris. Okey, so kalau huruf alif tu ada baris, ia tergolong golongan sahih kan. Nanti kamu nampak tadi alif atau hamzah. Okey, kita masuk kepada ni mitsal. Yang pertama adalah mitsal, huruf iaitu huruf yang di awal perkataan seperti wada'a. Okey, wada'a, contohnya wada'a. Okey, kemudian ajwaf, iaitu di tengah seperti huruf-huruf yang alif, waw atau ya tu berada di tengah-tengah seperti qala. Tengok qala ni ada huruf alif di tengah-tengah. Kemudian yang ketiga pula, sama ada alif waw ya tu berada di akhir perkataan tu. Jadi kita boleh gelar dan panggil dia sebagai naqis. Naqish, bukan nakis, naqish, iaitu ianya terletak di akhir perkataan seperti da'a. Okey, seperti da'a. Kemudian ia juga kadang-kala boleh jadi lafif. Alif, waw dan ya ini tiga itu ada 2 dalam satu perkataan. Okey, itu namanya lafif. Lafif ataupun lafif maqrun atau lafif marfu. Okey, sama ada lafif ia ada 2 dalam 3 huruf tu, ia ada 2 dalam satu perkataan. Okey, lafif maqrun iaitu huruf illah terdiri yang berada di tengah dan ini kalau lafif maqrun
ianya terdiri huruf illah tu berada di tengah dan juga di akhir. Okey, di akhir seperti perkataan qawiyun. Okey, qawiyun. Cuba kamu tengok huruf waw sama ya, ada kan huruf illah ni ada dua. Okey. Okey, ada dua huruf illah. Okey, untuk lafif makrun pula ialah huruf illah itu terdiri berada di awal dan akhir perkataan. Maksudnya ia berada di awal dan ia berada di akhir. Contoh seperti Allahumma salli alaihi, seperti perkataan waqa. Tengok huruf waw di hadapan dan huruf ya-nya pun berada di belakang. Okey, take a rest dulu sekejap ya.